Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai semua anak-anak murid. Apa khabar? Sihat? Seminggu tak berjumpa, tak mendengar cakap cikgu, kata-kata cikgu, tak belajar dalam video cikgu. Apa macam mana? Okey? Cikgu harap semua okey. Sebab minggu lepas cikgu suruh awak settlekan ataupun selesaikan modul yang sekolah bagi. So cikgu harap dah selesai dan hari ini cikgu akan sambung lagi sikit. So awak boleh sambung modul guna apa yang kita belajar hari ini. Okey? Okey, sebelum kita mulakan, kita tengok sikit kerja sekolah, kerja rumah yang cikgu bagi minggu lepas. Harap-harap kebanyakan dah siap lah, ramai yang dah hantar kerja rumah kat cikgu. Tapi siapa yang tak hantar lagi tu, harap boleh hantar. Okey? Okey, kita tengok, kita semak sikit. Kita refresh balik semula. Apa yang kita dah belajar minggu lepas. Okey, nilaikan step yang berikut. Negatif 9 darab negatif 4 tambah 6. Okey, ni kalau ada kurungan, kan? Kalau ada kurungan, cikgu kata selesaikan dulu, betul? Okey, negatif 4 tambah 6. Maksudnya nilai negatif 4 tambah lagi 6. Ke kanan 6 kali. So, dia akan dapat negatif 9 darab dengan positif 2. Okey, boleh? Negatif 4 tambah 6. Positif 6, negatif 4. Okey. Ni kalau awak tak ingat macam mana nak buat ni, kita tengok balik kita punya video sebelum ni. Okey, kenapa dapat positif 2? Okey, bila positif 2, maksudnya dia nilai positif, darab ni tak ada kena dah. Okey. Negatif darab dengan positif, dia mesti akan dapat negatif. 9 darab dengan 2 dapat 18. Okey, darab positif negatif ni pun kalau tak ingat, tolong ulang balik semula video yang lepas. Okey. Okey, B. Ini kurungan melibatkan nilai positif dengan nilai negatif dia. Okey, positif bila didarabkan dengan negatif, dia akan dapat negatif. So, 8 tolak 4 darab 8. So, kita selesaikan ni dulu. 8 tolak 4. Kita dapat 4. 4 darab 8. Okey. Letak jawapan awak. Okey, boleh? Okey, C. Ini dalam kurungan juga, selesaikan dulu bahagi negatif 3 ni ataupun tambah dengan negatif ni, positif negatif dapat negatif. So yang ini kita boleh selesaikan dulu. Kita selesaikan yang bahagi ni dulu. Yang bahagi ni dulu. 15 bahagi negatif 3. Okey. So 4 tolak 15 bahagi negatif 3, awak bahagi terus. So 15 bahagi negatif 3 berapa? Berapa? 5. Okey, negatif 5. Yang ni tolak 8. Ni cikgu tukar terus simbol dia negatif 8. Okey, negatif akan dapat positif. So 4 tambah 5, 9. 9 tolak 8 dapat 1. Okey? Okey, D. Okey, D pun sama juga. Selesaikan negatif positif dalam kurungan, baru awak boleh jawab. Okey? So, dia akan jadi negatif 14 tolak 22 per negatif 23 tambah 35. Ni negatif akan jadi positif kan? Okey, so ni. Negatif 14 tolak 22. Maksudnya negatif 14 dia akan lebih ke belakang sebanyak 22 kali lagi. So dia akan bertambah-tambah negatif dia. So dia akan jadi negatif 36 per yang ini negatif 23 dia tambah dengan 35. Maksudnya dia akan pergi ke kanan. Ke kanan 35 kali. So awak kena buat apa? Awak kena tolakkan dia. So dia akan jadi negatif 23, dia akan jadi positif lah. 1, 2. Okey, positif 12. Okey, tak positif boleh lah, tak positif boleh. Okey, selesaikan. Negatif 36 bahagi 12. Tak jawapan. Right? Okey, E. Ni semua nak selesaikan ni, tak tahulah cikgu. Ni tak hafal lah cikgu. Ini tak congak, tak boleh congak. Cikgu nak guna apa? Gunalah kalkulator. Kalkulator awak kan ada. So awak boleh guna kalkulator awak.
Cumanya ni jalan kerja ni jangan terus tekan-tekan kalkulator pula. Cikgu nak tengok jalan kerja yang kecil-kecil ni. Boleh? Okey. Ni negatif, negatif. Sama juga. Negatif, negatif dia positif. So, negatif 12. Tak pun kita selesaikan teruslah. Ni darab. Negatif 15 darab negatif 3 ni. Terus selesaikan. Okay, awak selesaikan nanti awak dapat jawapan negatif 12. Negatif, negatif, positif. 15 darab 3, 15, 45 tambah 6. Okay, so selesaikan. Okay, negatif 12 tambah 45 tambah 6. Okay, boleh? Okay, so F. Okay, kita tengok untuk tajuk yang seterusnya. Hari ni cikgu nak bagi awak satu saja subtopik. Kita bincang satu saja, nanti awak akan teruskan dengan modul awak. Nanti next time nanti kita tambah lagi dua, okay? Okay, 1.2.4 membuat pengiraan efisien dengan menggunakan hukum operasi asas aritmetik. Alright, kita tengok apa benda dia. Okay, tengok. Okay, tengok ya. Bagaimanakah anda menghuraikan hukum operasi aritmetik? Okay, tengok dia ada 4 kes. Kita tengok satu-satu. Okay, kes yang pertama. Bagi semua nilai A dan B, A tambah B sama juga dengan B tambah A. Contohnya kalau cikgu tambah 1 tambah 2 sama juga dengan 2 tambah 1. Betul kan? Sebab dia akan dapat jawapan 3 sama juga dengan 3. Okay, boleh? Sama juga dengan A darab B sama dengan B darab A. Kalau cikgu darab 1 darab 2 sama tak dengan 2 darab 1? Sama. 1 darab 2, 2. 2 darab 1 pun 2. Right? Okay. Itu adalah penambahan dan penerapan dikatakan mematuhi hukum kalis tukar tertib. Tukar tertib. Maksudnya tukar kiri kanan, kanan kiri. Okay? Okay, yang ini. Kedua. Bagi semua nilai A, B dan C, A tambah B dalam kurungan tambah C sama juga dengan A tambah B dalam kurungan tambah C. Okey, so contoh kalau cikgu buat 1 tambah 2 dalam kurungan tambah dengan 3 sama juga dengan 1 tambah dalam kurungan 2 tambah 3. Okey. Jawapan dia tak sama. Tengok. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. Sama juga dengan ni. Kalau kita selesaikan dalam kurungan dulu. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 1, 6. Okey. Sama. Sama juga dengan A darab B. Contoh 1 darab 2 darab dengan 3 sama juga dengan 1 darab 2 darab 3. Ni darab je semua. Tadi tambah je semua. Okey. So 1 darab 2, 2, 2 darab 3, 6. Sama juga dengan yang ni. Bila kita darabkan dalam kurungan 2 darab 3, 6, 6 darab 1 dapat juga 6. Okey, so penambahan dan penerapan dikatakan mematuhi hukum kalis sekutuan. Kalis sekutuan. Sekutuan tu maksudnya apa? Sekutu, geng, sama, sepasukan. Okey? Okey, next. Tengok. Nombor 3. Bagi semua nilai A, B dan C, A bila didarabkan dengan B tambah C sama juga dengan A darab B tambah A darab C. Okey, tengok betul-betul A bila didarab, C tambah. Awak tak boleh buat macam tadi tau. Tadi semua dah darab, tambah kan. Ini 1 darab, 1 tambah. So A darab dengan B, so dia akan dapat A darab B. Dan A dia akan darab dengan C. So dia akan dapat A darab C. Nampak? Okey, contoh kita bagi 1 darab dengan 2 tambah 3. So dia sama juga dengan 1 darab dengan 2 tambah 1 darab dengan 3. Dia akan jadi 1 darab dengan 2 tambah 1 darab dengan 3. Yang ni tak ada kurungan ni, cikgu boleh buat kurungan. Boleh ke tak boleh? Boleh je, sama je. Okey, sebab cikgu nak awak nampak. Ini 1, ini nombor 2. Okey, boleh? Okey, dan seterusnya dia tukar simbol negatif. Kalau sini positif, maksudnya sini mesti positif. So kalau sini negatif, tengah-tengah ni pun mesti negatif. Okey, sama aturan dia juga.
Contoh 1 darab 2 tolak 3. So dia akan jadi 1 darab 2 tolak 1 darab 3. Dia akan jadi 1 darab 2 tolak 1 darab 3. Okey. Boleh? Okey. So penambahan dan penolakan dikatakan mematuhi hukum kalis agihan nama dia. Agihkan. Sebab dia satu negatif, satu positif. Okey. Alright. Nombor 4. Bagi semua nilai A, ni senang je. A kalau ditambahkan dengan kosong, dia akan dapat A. Betul ke tak betul? Kita try, uji. 1 tambah kosong, betul tak dapat 1? Betul. Okey, yang pertama ni betul. Okey, yang kedua, A darab kosong dapat kosong. Betul ke tak betul? 1 darab kosong, dapat tak kosong? Dapat sifar. Okey, betul. Okey, next. A darab 1, dapat tak A balik semula? Okey. 1 darab 1, dapat tak 1? Dapat 1. Okey, so betul. Oh, perasan tak? A ni sebenarnya dia mewakilkan suatu nombor. Kan? Dalam matematik ni memang akan banyak guna. A, B, C lah, X lah, Y lah. Pun boleh ubah dia. Okey. Okey, ni. A tambah negatif A sama dengan kosong. Kenapa? Sebab positif negatif dia akan dapat negatif. Betul? So kita uji 1 kalau kita tambah dengan negatif 1. Ni positif negatif. Dapat negatif kan? So 1 tolak 1 dapatkan kosong? Dapat kosong. Okay? Okay. A darab 1 per A sama dengan 1. Kenapa? Sebab A bila darabkan dengan 1 dapat A. So A bahagi A dapat 1. Faham tak? Macam ni. Buat. A darab dengan 1 per A, dia akan dapat macam ni. A darab 1 dapat A, betul? Tadi kita buat A darab 1 dapat ni. A darab 1 kan dapat A. So A bila dia perkan dengan A, apa-apa nombor diperkan dengan nombornya dapat nombor dia balik. Dapat nombor 1, betul? 1. Dapat? Okay, tak apa kita buat macam ni. Cikgu guna nombor lain lah daripada 1, nombor 2. Okay, 2 darab 1 per 2. 2 darab 1, 2. 2 per 2, kan dapat 1. 2 bahagi 2, 1. Okay, so ini pun betul. Okay, boleh? Okay, so itu 4 hukum. Yang ini kita panggil hukum identiti. Okay, tadi yang pertama nama dia apa? Yang pertama nama dia kalis tukar tertib. Tukar tertib. Yang kedua kalis sekutuan. Yang ketiga, kalis agihan. Yang keempat, hukum identiti. Right? Okay, kita tengok. Okay, contoh dia. Okay, contoh Okay, contoh selesaikan step yang berikut dengan pengiraan efisien. Okay, 29 tambah 38 tambah 2. Okay. Buat apa nak susah-susahkan cikgu kan benda dah ada. Tak apa. Sebab kan dia bagi awak dalam bentuk pengiraan efisien tu sebab awak kena uji betul tak bentuk efisien tu ada. Tu sebab dia bagi soalan macam tu. Okay, kejap cikgu tengok dalam buku teks ni. Okay. Okay, sekarang ni dia tambah berderet 3-3 macam ni kan. Kalau awak tak ada kalkulator, so awak kena tambah satu per satu. Mana satu yang awak boleh guna. Kan tadi dia kata A tambah B tambah C sama juga dengan A tambah kurungan. Kita boleh buat kurungan macam ni. Selesaikan dulu. So kita boleh buat 29 tambah 38 tambah 2, 40. Terus selesaikan jadi 69. Okay, boleh? Macam tu je. Okay, B pula. B yang ni 24 darab dengan 5. Okay, dia tukar tertib. Ni tadi apa nama dia? Ni tadi yang macam ni. Yang ni. Tukar tertib. Tambah ni. Bukan sorry. Ni tadi kalis sekutuan. Ni soalan yang pertama tadi ni sekutuan. Yang ni baru tukar tertib. Maksudnya kalau awak darab 24 dengan 5 kan besar kan. So awak darab yang mudah dulu. Maksudnya 2 darab dengan 5.
So 2 darab dengan 5 baru awak darabkan dengan 24. So 2 darab 5 10, 10 darab 24. Lagi senang nak jawab 240. Okay. Okay, C. Yang C ni pula awak kena keluarkan dia. Okay, pemudahkan dia, kecilkan dia. Okay, C. So 7 awak boleh buat darab dengan 3,000 tambah dengan 40. Ni yang mana? Ni yang last tadi yang kita belajar. Hukum dia. Ni hukum ini. Kalis agihan. Kalis agihan. Okay. Kita agihkan dia balik semula. Okay. Jadi macam ni baru awak boleh selesaikan. Satu persatu. 7 darab 3,000. 7 darab 40. Okay. So dapatlah 7 darab 3,000 tambah 7 darab 40. Okay. So ni sini dapat 21,000. Sini dapat apa? 7 darab dengan 4. Ni 7 + 21, 21,000. Ni 7, 280. So awak selesaikan. Alright. Okay. Okay. Tu contoh 8. Okay, next. Tengok. Okay, latih diri 1.2D. Okay, latih diri ni patutnya cikgu bagi awak kerja rumah, tapi tak apa, kita bincang sebab cikgu akan tambah kerja sekolah yang lain, kerja rumah yang lain. Sebab nanti awak ada modul juga kan. So banyak sikit lah kita boleh, awak boleh buat latihan, cikgu bincang yang ni awak Okay, walaupun ni cikgu dah bincang, awak tolong tulis dalam buku tau. Tulis dalam buku latihan, so awak tulis soalan dan tulis jawapan yang kita bincangkan ni. Alright? Okey, dengan menggunakan hukum yang pelajari, selesaikan step yang berikut dengan pengiraan efisien. Cakap, so selesaikan guna pengiraan efisien. Pilih mana satu yang awak nak tadi, hukum tadi. Main kita uram balik semula hukum dia. Yang pertama, hukum kalis tukar tertib, dia tukar-tukar. Yang kedua, kalis sekutuan. Okey, dia sekutukan. Okey, yang ketiga, kalis agihan. Yang keempat, hukum identiti. Kita tengok soalan yang pertama. Okey, 356 tambah 61 tambah 9. Okey, ni tambah. So, hukum apa yang kita guna? Guna hukum yang pertama tadi kan? Tu, hukum yang tu. Tambah ni. Sekutuan. Okey. So, ada 3 sekutu. Alright. Okey, so sekutu. Kita nak selesaikan, kita sekutukan yang ini dulu. So maksudnya 356 tambah 61 tambah 9. 61 tambah 9 kan dapat 70. So tambahkan, dapat jawapan. Alright? Okay, senang. Okay, B. 20 darab 256 darab 5. Ini pun sama, darab-darab. So sekutuan. So kita susun balik semula. Kita susunkan balik semula. Okay, kita sekutukan dia. 20 darab 5. Sekutukan yang ni. Okay, 20 darab 5. 100. So, awak selesaikan 567 darab dengan 100. Dapat jawapan. Right? Okay, senang. Okay, C. Ni. Buat apa ni? Tukar tertib. 85. Bukan tukar tertib. Yang tu. Yang nombor 3. Okay. Maksudnya 89 awak darabkan dengan 5,000 tambah 80. Macam tu. So darab masuk. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi, ambil buat sini. 89 darab dengan 5,000 tambah 89 darab dengan 80. Okay, macam mana cikgu boleh keluarkan 5,080 ni? Ni 5,080 maksudnya 5,000 tambah 80. Betul? Macam tu je lah. Okay, so boleh selesaikan. Right? Okay, D. Okay, 6 darab 200 tambah 6 darab 25 tambah 6 darab 5. Yang ini 6. Ini sebenarnya dia suruh awak selesaikan satu persatu. 6 darab 200, 6 darab 25 dengan 6 darab 5. So 6 darab dengan 200. Awak selesaikan je lah terus. 6 darab 200 tu senang kan? So 6 darab dengan 200 dapat
1200 tambah ni 6 darab 25 tambah 6 darab 5. Maksudnya 6 dalam kurungan 25 tambah 5. Dia terbalikkan. Yang ini daripada panjang, daripada dia pendek, dia panjangkan. Yang ini daripada panjang, soalan ni dia pendekkan, dia shortkan macam ni. Sebab 25 tambah 5 ni kan lagi pemudah. So kita akan dapat 1200 tambah dengan 6 darab 25 tambah 5 apa? 30. So 6 darab 30 apa? 6, 12, 18, 1180. So dapatlah 200 tambah. Tambah kan? Tambah 180. Dapatlah jawapan. Okay? Right? Okay, E. E, 26 darab 3 tolak 24 darab 3. Ni pun sama, awak tengok. 3, 3. Sama kan? 3, 3. So 3, 3, 26. Awak boleh buat tolak 24 dalam kurungan, awak keluarkan 3 tu. Tadi cikgu keluarkan 6 kat depan sebab 6 dia ada kat depan. Sekarang ni 3 dia yang sama ada kat belakang. So cikgu letak 3 kat belakang. Okay, ni kurungan maksudnya darab lah kan. Kalau awak confuse, awak letaklah 3 tu kat depan balik. Boleh je. Darab ni tak letak pun tak apa, nak letak pun boleh. Okay, so selesaikan. Jadi 26 tolak 24 berapa? 2, so 3 darab dengan 2 dapatlah 6. Okay, kalau tak percaya, awak boleh ambil kalkulator. Kalkulator kalau awak nak uji lah kan. Awak tekan kalkulator balik semula. 26 darab dengan 3 tolak 24 darab dengan 3. So dapat jawapan 6. Nampak ni. Macam bagi jawapan. Tak nampak kalkulator. Ada awak tekanlah kalkulator balik sendiri. Okay. Alright. Okay. So last. Sekali 899 darab 5. Okay. 899 kita boleh mudahkan jadi 800 tambah 99 darab dengan 5. Betul? Okay. So, kita boleh darab satu per satu macam ni. Okay. Ini pun sama. Ini kat belah belakang. Sini pun belah belakang. Cikgu buat. Dia tak ada masalah depan dengan belakang sebab dia darab. Okay. So, awak boleh selesaikan. Right? Okay. Okay. Senang tekan tajuk ni. Okay. Oh, selesai. Okay. Alhamdulillah. Okay. Latih diri 1.2E episode 13 ni. Sebenarnya soalan menyelesaikan masalah ni. Okay, misalkan masalah last subtopik untuk tajuk 1.2 ni sebelum kita masuk 1.3. So awak cuba selesaikan masalah tu. Sebenarnya menyelesaikan masalah ni tak susah. Cuma sebab awak kena baca cerita-cerita dia ni. Daripada cerita dia ni awak kena keluarkan dia punya ni. Nampak ni? Nampak ni soalan dia panjang-panjang nampak ni. Panjang-panjang lebar ni. Cerita-cerita dia tu awak kena keluarkan jadi nombor. Okay. So jangan lupa selesaikan soalan ni. Jangan lupa masuk kehadiran yang cikgu bagi kat awak, Google Drive cikgu, Google link cikgu. Dan juga jangan lupa hantar awak punya kerja modul dan juga kerja sekolah yang cikgu baru bagi ni dalam grup Telegram kita. Dan juga jangan lupa subscribe cikgu ni YouTube ni dan rajin-rajinlah ulang balik semula tengok cikgu punya video. Alright? Okay, kita jumpa lagi nanti minggu akan datang. Jangan lupa juga hari Ahad ni ambil modul yang baru dekat sekolah untuk 2 minggu akan seterusnya. Right? Okay, selamat maju jaya. Nanti kita jumpa dekat sekolah. Okay, bye. Assalamualaikum.